dari bukit-bukit yang tinggi. Selepas itu gerombolan ataupun barisan pertama adalah mereka akan melalui danau Qabari. Ya'juj ni dia turun daripada bukit yang tinggi, dia akan pergi ke Tasik Qabari. Kat mana letak Tasik Qabari ni? Tasik Qabari ni, saya semalam saya keluarkan pandangan saya apa yang saya baca. Saya tahu profesor tu kata saya baca lain Ustaz. Tasik Qabari itu bukan yang dapat kat Ustaz. Saya tahu tu tapi kat ada tempat yang lain. Dia kata saya tak yakin pun yang tempat yang saya bacakan itu yang akan berlaku, tapi disebut Tasik Qabari ni ada satu tempat saja. Tasik Qabari kat mana tempatnya? Iaitu di antara Palestin, Jordan dan juga Israel. Kat tengah-tengah tu berdekatan dengan Laut Mati. Laut Mati dekat sini, Tasik Qabari dekat sini. Laut Mati pun Tasik sebenarnya. Dia bukan laut, nama saja laut, tapi sebenarnya adalah Tasik. Keluasannya saya rasa besar. Tak besar mana lah saya rasa. Tak ada besar mana, maknanya kita nampak seberang sana. Walaupun dinamakan laut, namakan laut sebab airnya masih itu sahaja. Sedangkan dia adalah berbentuk Tasik. Berdekatan dengan Laut Mati ni ada satu tempat. Tempat yang airnya cukup jernih, dan di sekelilingnya itu ada kawasan bukit, iaitu yang membezakan di antara Palestin, Jordan dan juga Israel. Dan tempat itu dinamakan Tasik Qabari ataupun Danau Qabari. Maka dikatakan bagaimana ayat yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya, kalau kita baca, iaitu surah Al-Anbiya, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, iaitu dan mustahil kepada penduduk sebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali. Ayat ini cerita tentang orang Yahudi. Orang Yahudi dihalau keluar daripada Palestin, dia akan datang kembali. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Mula cerita Palestin diambil oleh orang Israel, kemudian Allah akan bukakan tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan turun daripada tempat yang tinggi. Jangan kita cerita kefahaman berkaitan tentang ayat ni, tapi itu gambaran yang diceritakan. Dia pergi dekat Tasik Qabari, yang boleh buat, dia minumnya air dalam Tasik Qabari itu sampai kering. Antaranya Syekh Imran Husain, kalau siapa buka dalam YouTube cerita Ya'juj dan Ma'juj, kita akan bertemu dengan Syekh Imran Husain. Dia mengatakan kajian mereka buat tentang Tasik Qabari itu yang kat Jordan tu. Tasik itu akan habis airnya dalam tempoh 50 tahun daripada sekarang. Tapi dalam ayat ini diceritakan dia turun daripada bukit dan dia akan minum. Dan dikatakan airnya akan kering selepas 50 tahun daripada sekarang, kerana jaraknya setiap tahun makin berkurang. Cara macam mana dia minum, wallahu ta'ala alam. Dan ini juga adalah zon sahaja, sangkaan, tidaklah dalil yang qat'i. Sekadar kita ambil ceritanya untuk dipercayai 100% tidak. Saya pun tak berpegang mana pun, hanya sekadar kita cerita saja. Baik. Kemudian yang pula dalam hadis di atas, dia kata tidak dinyatakan bilakah Ya'juj dan Ma'juj akan berkeliaran di bumi ini dan berapa lama dan kau masuk air Danau Qabari akan habis diminum. Dia tak cerita. Begitu juga tembok yang menghalang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kita baca balik ayat dia. Kemudian mereka minta Zulkarnain ni bantu mereka untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj buat perosakan. Baik, qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni. Kata Zulkarnain, tak ada masalah. Dia kata aku tak harapkan pembayaran sebab Allah berikan pada aku kehebatan yang dah cukup hebat. Aku dah cukup hebat, aku boleh jalan daripada barat pergi ke timur, macam-macam benda yang aku dah dapat dah. Tak perlu untuk kamu bayar pada aku. Cumanya aku minta fa'inuni, tolong bantu aku. Fa'inuni iaitu biquwwatin aj'al bainakum wa bainakum radma, iaitu tolonglah bantu kepada aku agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Maka Zulkarnain ini dia akan buat satu dinding yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj ni ganggu manusia pada waktu tersebut. Baik. Qala ma makan, kata dia lagi, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadaqai qala kufu hatta idza ja'alahu nar qala atuni ufri alaihi qitra. Kata dia lagi, berilah aku potongan-potongan besi. Dia minta potongan besi. Kemudian yang pula hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata, disusun besi itu dalam bentuk dinding. Kemudian dimintanya api dan dileburkan tembaga dan dicanaikan pada besi tadi, disalurkan besi tadi dengan tembaga sebagaimana diceritakan dalam ayat ini. Dan kata, berikanlah aku tembaga yang mendidih
agar dapat aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka apa berlaku? Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufli 'alaihi qitra fa masqa'u an yadharu wa masqata'u lahu naqwa. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak mampu pula untuk menembuknya. Maknanya inilah cerita yang qat'i yang datang daripada Allah, cerita bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa yang diberikan kepada Zulkarnain dengan cara dikepul mereka dengan besi dan juga tembaga. Kat mana tempatnya? Wallahu taala alam. Profesor semalam yang lupa saya, dia kata kajian dia orang buat nak cari tempat-tempat yang ada besi dan tembaga. Sekarang ni tak jumpa lagi. Cumanya ada dakwaan mengatakan berlaku tembok yang itu adalah di China. Kat mana? Tembok besar China. Itulah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Saya pun dengar je lah. Itu sekadar dakwaan. Betul ke tidak? Allah Ta'ala alam. Dia kata kerana tembok besar China itu dibina daripada zaman dahulu lagi. Dan tujuan dibina adalah tujuan yang pelik. Kenapa dibina di atas bukit yang besar tanpa sebab? Tak ada sebab pun. Maka dikatakan tembok besar China itu adalah salah satu tempat yang dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala alam. Itu hanya sekadar dakwaan. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran hanya dikatakan ditutupnya dengan besi pada satu tempat bukitnya dan dimasukkan mereka ke dalam itu dan ditutup dia dengan besi dan juga tembaga. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa qala wa'du rabbi haqqan. Kata Zulkarnain kepada mereka, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhan. Allah yang berikan padaku boleh buat dinding ini. Maka apabila janji Tuhan datang, dia akan menghancur dulukan dinding ini dan janji Tuhan itu adalah benar. Zulkarnain kata dinding ini akan pecah satu hari nanti dengan izin Allah. Bila dinding ini nak pecah, tunggu Allah akan izinkan. Baik. Bila dah pecah ataupun belum? Dalilnya mengikut hadis yang sahih muttafaqun alaih dan pun berlubang. Apa dalilnya? Kita baca satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam cerita ini. Hadis daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni salah seorang isteri Nabi. Isteri Nabi antara yang ibadatnya cukup dahsyat. Satu hari hadis riwayat Anas bin Malik cerita, Nabi SAW masuk ke dalam masjid waktu tengah malam. Tiba-tiba tersangkut dekat satu tali, tersandung tali, terlangkau tali. Nabi pun tanya Anas, ya Anas, liman hadzal habli? Wahai Anas, tali siapa kepunyaan ini? Kata Anas bin Malik pada Nabi, hadzal habli li Anas, tali ini adalah kepunyaan Anas. Tali ini adalah kepunyaan Zainab. Tali ini punya isteri kau lah yang semua Zainab. Apa yang dia buat dengan tali ini? Kata Anas, Zainab ni orang buat ibadat. Bila dia letih waktu tengah malam dia bersolat, dia akan gantung tangan dia pada tali dan dia teruskan bersolat dalam keadaan berdiri sampai macam tu sekali. Zainab binti Jahash. Maka hadis ni Zainab binti Jahash, isteri Nabi yang meriwayatkan. Dia tanya Nabi, kata dia, inna Nabi SAW dakhala 'alaiha fari'an. Satu hari Nabi SAW ni masuk rumahku dalam keadaan cemas. Masuk kalau-kalau ni. Tanya kenapa? Macam saya minggu lepas, 2 minggu sudah balik ke rumah, saya tak cemas, orang rumah cemas. Saya pun, dia kata abang, tak tahu kok, minyak naik 20 sen. Kita buat dia apa? Balik dah kena cemas. Okey, orang keluar kata dia pergi semua pergi isi minyak. Macam cemas juga, cemas tu dia tak mahu. Cemas air yang tu pun, kan cemas yang tu naik minyak. Kata bagi, minyak naik kan naik minyak. Minyak naik dan naik minyak sekali. Ini bukan cemas tu, dia cemas lain. Cemas Nabi dalam keadaan takut, disebut fadi'an. Fadi'an ni merah muka Nabi, muka yang serius. Nabi masuk dalam rumah, iaitu rumah Zainab binti Jahash. Apa kata dia? La ilaha illallah wa illallah Arab. La ilaha illallah ni orang Arab jarang sebut la ilaha illallah melainkan keadaan yang cemas. Sebab itu antaranya waktu nazar dia minta la ilaha illallah sebut. Maka Nabi kata la ilaha illallah wa illallah Arab. Iaitu la ilaha illallah celaka, habislah orang Arab. Habis orang Arab, kata Nabi. Masuk berhenti. Masuk dalam rumah, la ilaha illallah, habislah kita kali. Apa masalah bang? Minyak naik 20 sen. Contohnya. Okey, minta masuk ya Allah, la ilaha illallah, apa masalah? Celakalah Arab, habislah orang Arab, binasalah orang Arab. Kata Nabi SAW, min syarri qad ihtar
Kata Nabi SAW, iaitu kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa. Aku risau, dia kata malapetaka dah semakin hampir, malapetaka dah semakin hampir. Maka pada hari ini, kata dia lagi, Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Hari ini tembok yang telah menutup Ya'juj dan Ma'juj telah pun terbuka, kata Nabi. Nabi takut masuk rumah dalam keadaan muka yang cemar. Nabi kata la ilaha illallah, celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Orang Arab yang masih lagi tak beriman. Kamu masih lalai, lekor, duk sibuk dengan hal dunia, tak beriman pada Allah. Sedangkan kamu tahu ketidak fitnah akan datang. Fitnah yang lebih dahsyat lagi, iaitu fitnah Ya'juj dengan Ma'juj. Karena tembok yang mengurung mereka dah pun pecah pada waktu tersebut. Bagaimana pecahnya? Maka Nabi wa'allaqa bi asbu'aihi al-ibham wallati taliha. Nabi telah bengkokkan ibu jarinya dengan tangan jari isyarat ni, maka dia bengkokkan begitu. Maknanya temboknya dah pun berlubang. Besar mana lubangnya? Besar itu. Waktu berlubang ini zaman 1400 tahun yang lampau dah pun berlubang sebesar ini. Bagaimana pula hari ini? Kalaulah zaman Nabi dahulu lubangnya adalah besar ini, sudah pasti pada hari ini sudah dah duduk dekat rumah kita, duduk bawah rumah kita. Ada juga ada ceritakan dalam ini, tapi saya sekadar cerita je lah. Saya baca buku ni. Dia kata rupanya sekarang ni lubang tu barangkali mungkin berada di Eropah. Karena di antaranya tempat di Amerika tu, California ke mana, bawahnya adalah kosong. Rupanya di bawah bumi tu adalah kosong. Maka kosong ni barangkali mungkin tempat jin-jin berdendam, antaranya Ya'juj dan Ma'juj duduk kat bawah tu, tak mustahil dia akan keluar daripada sana. Dan bentuk muka bumi mereka juga adalah berlubang-lubang. Ada satu tempat dalam, aku tengok dalam Google, satu tempat yang lubangnya terlalu besar, tak tahu lubang apa. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu itu rahsia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak perlu pun untuk kita kaji sebenarnya. Tak perlu pun untuk kita kaji, cukup Al-Quran ini dah pun menceritakan tentang baku. Maka Nabi SAW mengatakan lubangnya dah pun terbuka pada waktu tersebut. Maka katanya, dan baginda menemukan ujung ibu jari. Bagaimana yang kita sebut? Faqultu, kata Zainab binti Jahash, ya Rasulullah, anak liku ya Rasulullah wa fina sulaha. Adakah kami akan dibinasakan kalau sekiranya walaupun ada bersama kami orang-orang yang soleh? Baik, waktu tersebut adakah kita semua ni akan binasa kalau keluar Ya'juj dan Ma'juj pada hari ini? Keluar pergi pasar malam, orang cerita Ya'juj dan Ma'juj dah keluar dah, datang daripada mana? Bukit Bawah. Rupiah. Macam mana nak buat? Lari tentang hutang kita. Adakah kita akan dibinasakan? Tak apa, jangan beritahu. Dekat Bukit Bawah ada siapa dia? Okey, contoh ada Ustaz Najib dah semua dia duduk depan sekali. Dengar tak? Saya cabut awal tadi, kita badan saya kecil. Tuan Sofi boleh badan besar dan tak penting hadapan sekali. Lawan saya Ya'juj. Aku duduk kat belakang. Baik, mungkin kita cakap macam tu. Kata Nabi SAW bila ditanya, adakah kami akan dibinasakan walaupun pada kami orang-orang yang baik-baik? Maka jawab Nabi, na'am idza kasral khabas. Ya, kamu semua walaupun ada pak haji, walaupun ada pak lebay, walaupun ada tok guru, tetap kamu akan dibinasakan bila mana? Kasral khabas, terlalu banyak kejahatan. Bila kejahatan terlalu banyak pada waktu tersebut, doa orang yang soleh tak akan dimakbulkan pada waktu tersebut. Nah, ini yang bahayanya. Batu poin berkaitan Ya'juj dan Ma'juj ni bukan soal Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu pasti akan datang. Nak tak nak, dia tetap akan datang juga. So apa yang kita dapat? Persediaan kita pada fitnahnya. Antara fitnahnya, ketika waktu sebelum datang Ya'juj dan Ma'juj itu berlaku kerosakan keadaan bumi. Siapa yang buat? Adakah yang buat kerosakan itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya, Ya'juj dan Ma'juj akan datang buat kerosakan, tetapi sebelum kerosakannya adalah kerosakan-kerosakan yang dibuat oleh manusia. Sebab itu Nabi kata, kamu akan dibinasakan kalau kamu membiarkan kerosakan berlaku di atas muka bumi Allah. Sebab itu kalau kita ni bukan melakukan kerosakan, kita nak jadikan baik. Dengar cerita ni, Melaka nak buat, nak anjurkan festival apa Oktober, kami tak suka, kami tak reda. Ketua Menteri kata, tak, atau Cina kata, tak kira lah Cina tak Cina pun, tapi yang dihancurkan, kerajaan yang hancurkan, awak tak boleh buat ke tempat yang tertutup. Kenapa nak buat ke tempat yang terbuka? Janganlah buat ke tempat yang terbuka, buat ke sebelah dengan tempat Melaka berselawat. Sebelah berselawat, sebelah lagi pula minta turunkan bala. Bila turunkan bala, bagaimana dalam hadis ni? Anak liku ya Rasulullah wa fina sulawat. Adakah kami akan dibinasakan wahai Rasulullah? Sebelah kami buat berselawat, sebelah lagi minum arak, confirm semua sekali benar. Ini yang kita katakan. Kita tak nak, bila kita tak nak, takut bukan apa,
satu sudut, saya tak kira daripada mana pandangan. Mungkin ada orang ahli-ahli, tokoh-tokoh kumpulan parti politik, NGO Islam ke yang mengatakan hak minum arak hak orang bukan Islam. Ya, kita tak nak ikat, tapi pada waktu yang sama kita nak jaga. Bukan kita bukan sekadar jaga orang jangan minum arak, kita juga nak jaga suasana biak persekitaran yang selamat. Hari ini media massa dah rosak, masyarakat ramai yang dah rosak. So kita tak nak keadaan lebih parah dan lebih rosak. Bagaimana yang berlaku di KL, konsert yang sampai ke tahap mabuk yang melampau-lampau. Maka kita takut jadikan satu budaya. Dan yang mengaturnya adalah Kementerian Kebudayaan. Konon-kononnya tujuannya, apa yang tengok press statement, tujuan nak menarik pelancong-pelancong supaya datang. Saya kata pelancong tak datang untuk nak minum arak. Kalau sekadar dia nak minum arak, nak mabuk tadi, dia boleh mabuk kat negara dia, tak perlu datang ke Melaka, tak perlu datang ke Selangor, kat mana-mana tempat pun. Tapi ini peliknya kita, kerana kita pula yang buka jalan. Maka jangan mencari malapetaka, kerana arak itu umul khaba'is, ibu bagi segala kejahatan. Walaupun ia bukan Islam yang minum, tapi kenapa kita perlu bersekongkol untuk membenarkan? Melainkan kita kata nak minum, boleh pergi minum kat tempat yang lain, jangan tunjukkan sebagai pesta. Ini dijadikan sebagai satu pesta yang tak ada kena-mengena pun dengan Malaysia sebenarnya. Cerita pesta ni dibuat di Jerman sana tu, yang kita gatal. Bahasa budak ni gatal lah, kita nak pergi buat kat sini, apa halnya? Asal tak pergi buat pesta dia tarik, buat, tak ada usaha. Nak buat apa tak surau pesta dia tarik, silakan. Pesta apa? Pesta tongkat Ali ke, kacik Fatimah ke, kopi manca ke, kopi janda, silakan buat, tak ada masalah. Sebab pokoknya harus ini dia buat benda hak pelik-pelik ni yang kita tak nak. Sebab kita takut seolah-olah kita memanggil balak itu turun ke atas kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kata Nabi, ya, kamu akan dibinasakan. So poin dia kat sini dua benda. Yang pertama, lubangnya dah pun berlubang. Yang keduanya pula, kebinasaan yang akan berlaku. Ya'juj dan Ma'juj tak datang lagi pun, waktu itu kita dah akan binasa dah. Kita binasa kalau sekadar kita biarkan, iaitu kejahatan bermaharajalela ataupun kemusnahan dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hasil daripada apa yang kita sebutkan pada ayat Al-Quran dan hadis ini menunjukkan, iaitu yang pertama sekali, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sebagaimana kita. Semuanya diberikan kepada dia kejahatan-kejahatan, dia boleh melakukan kerosakan. Kemudian yang keduanya pula, yang cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj juga dikatakan akhir sekali dia akan mati. Dia juga akan mati sebagaimana manusia lain akan mati. Cara bagaimana dia akan mati, antaranya dia katakan dia mati disebabkan makanan yang dia makan. Kaum Ya'juj dan Ma'juj ni dia suka makan benda-benda yang pelik, kotoran-kotoran, sehingga menyebabkan dalam tubuh badan dia mempunyai banyak benda-benda yang kotor, sehingga akhir sekali ulat-ulat akan keluar di seluruh tubuh badannya, dan ulat itu memakan tubuh badannya. Akhir sekali datang pula burung-burung yang akan bawa bangkai dan pergi ke tempat yang lain, sehingga dibersihkan seluruh muka bumi ini daripada Ya'juj dan Ma'juj. Itu cerita bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lain. Baik. Yang riwayat yang kedua mengatakan, dan ini juga bukan qat'i, sekadar mu'arrikhun, ahli pakar sejarah mengatakan begitu. Yang kedua yang pula dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ini akan kekal sampai di akhir zaman sehinggalah kiamat, ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama. Pada waktu dia juga akan mati sebagaimana manusia-manusia yang lain. Itu teori kematian yang akan berlaku kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ada pun cerita yang pertama yang dipegang adalah dia makan benda yang kotor, akhir sekali dia meninggal disebabkan makanan yang dia makan. Bukanlah dia mati disebabkan dibunuh oleh sesiapa pada waktu tersebut, dia sendiri yang akan mati. Baik, itu antara beberapa perkara berkaitan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Walau bagaimanapun di sana ada dikaitkan sebagaimana Dajjal dikaitkan dengan Yahudi, Ya'juj dan Ma'juj juga dikaitkan dengan Yahudi. Allah Ta'ala alam. Cuma stand kita sebagai orang Islam dalam peristiwa ini, tak payah berkaji lebih-lebih bagaimana rupa parah dia bila tahu dia nak keluar. Cukup kita beriman akan akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj besar akan datang, kerana ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan bila dia datang, apa kita nak buat? Sudah pasti orang yang beriman ni dia percaya kepada Allah. Bila percaya kepada Allah, sudah pasti datanglah apa-apa mudarat sekalipun, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, "Law ijtama'atul jinna wal ins ala an yanfa'u la yanfa'uka illa an yasha Allah." Kalau dikumpulkan jin dan manusia nak bagi manfaat pada kamu, nescaya kamu tak akan dapat manfaat melainkan diizinkan Allah. Walau ijtama'atul
ijtama'ul jinna wal ins ala an yadhurru, kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk bagi mudarat kepada kamu, la yadhurruka illa an yasha Allah, dan saya tak akan dapat mudarat melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun risaulah memang kita pegang dengan Al-Quran, pegang dengan sunnah, duduk dalam jemaah Islam, amalkan Islam, jaga keluarga kita, sudah pasti Allah akan jaga kita. Yahfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Nah, ini saja kita katakan sebagai, kalau orang tanya macam mana nak buat Ustaz, kami nak kena buat rumah tembok begitu tebal lagi ke, aku tak payah buatlah macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak jaga iman kita, tetap kita akan takut, kita akan termasuk di antara fitnah akhir zaman sekali dah pun berlaku. Banyak dah. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan memberi manfaat. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya ambil sekadar cerita saya nak kita katakan. Kalau sekali ada soalan, kita kongsi. Tadi saya tak cerita jumlah Yajuj Majuj mengikut tafsir Ibnu Katsir 99 nisbah 1. Seorang manusia 99 Yajuj Majuj. Maknanya jumlahnya, kita ada 6 bilion penduduk muka bumi. So jumlahnya berapa? 99 betul. Jadi berapa banyak? Banyaklah, kayaknya berbilion-bilion lah. Bilion-bilion. Contohnya kalau pergi bintang malam, kita seorang manusia 99 orang adalah Yajuj Majuj. Baik, kalau berlaku macam tu. Sebab itulah dalam sebahagian ulama dia kata Yajuj Majuj ni manusia macam kita juga. Hang mana passion dia buat jahat, aku geng Yajuj Majuj. Betul. Sebab kita tak kata macam tu, kita ambil berdasarkan ayat begitulah. Cuma yang sebahagian mentafsirkan begitu. Dia kata cerita Yajuj Majuj ni, apa-apa orang buat jahat, buat kerosakan kat atas muka bumi, tak kira dia Melayu ke India ke China ke Mesir ke Mat Salleh ke Pakistan ke dia, Yajuj Majuj. Bagi yang mengatakan kalau dia lelaki jadi Yajuj, kalau perempuan jadi Majuj. Bahkan mengatakan tak, ni dua kaum. Ada yang mengatakan Yahudi dengan Nasrani. Allah Ta'ala alam, ini semua adalah pandangan. Umurnya panjang, ribuan tahun, daripada zaman dahulu sampai ke hari ini masih lagi tak mati. Dia korek, setiap hari dia akan korek, sampai waktu petang dia pun sebut, dia kata tak apa. Dia dah korek, dia dekat-dekat dah, dia kata besok kita datang mesti dia terbuka. Besok dia datang, Allah jadi ikan balik, tebal balik. Sampailah hari yang terakhir dia akan sebut insya-Allah, hari itulah yang terbuka. Tiba-tiba dia terasa nak sebut, dia katakan dalam kitab, dia sebut insya-Allah, maka bila sebut insya-Allah tu besok pagi dia datang-datang, rupanya memang betul-betul terbuka. Tapi kita dah ceritakan pun memang dah pun terbuka. Bagaimana hadis Nabi tadi, jelas Nabi sebut dah ada lubang, maknanya dah pun terbuka. Barangkali mungkin dah pun bersama-sama dengan kita, Allah Ta'ala alam, kita pun tak pastilah keadaan daya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni lain sebenarnya tajuk sikit Ustaz. Kita amal yang berpanjangan. Contoh macam kita buat amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa. Jadi benda ni salah satu pada punca kita dapat pahala sehingga kita mati. Macam mana pula dengan dosa yang kita share yang berpanjangan, ada tak Ustaz? Okey, bagus soalan. Sahabat kita tanya, Ustaz, kita ada rantaian pahala. Pahala yang kita bawa ni, kita panggil pencen. Kita ada EPF kita atau pencen kita, beri setahun sekali. Ini sepanjang hidup sampai ke mati. Baik. Bila mati, dia 3 benda. Dia mata berada yang kata Allah ila salat. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh yang berdoakan. Baik, adakah kejahatan benda yang sama, kejahatan yang kita tinggalkan akan dibawa sampai ke kubur, sampai ke akhirat? Jawapannya ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang buat satu sunnah yang baik, tunjukkan jalan yang baik, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang buat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat benda yang tak elok, tunjukkan cara orang ikut apa yang dia tinggalkan, kejahatan dia tadi dilakukan oleh orang yang lain, maka dia akan bawa sampai bila-bila selagi mana orang tu amalkan. Ini yang bahaya ni. Makan tak habis, kita kata makan jahat tak habis. Lepas tu ambil yang kita katakan boleh menyelamatkan kita lah. Ini kena jaga. Atau banyak dalam Facebook ataupun WhatsApp kita share benda yang copy paste gambar-gambar yang mana tak betul.
Malahnya hari ini apa-apa yang hantar kita, kadang-kadang kita tengok gambar-gambar yang terbaik, gambar yang bentuk orang, gambar-gambar yang kadang-kadang bukan sekadar tu like boleh cukup. Like pada benda yang tak sepatutnya kita like. Tengok orang tu tunjuk body je, kita pun body mengancam, kita pun letak satu like. Letak satu like seolah-olah letak satu dosa kat itu. Sama juga kita pula setiap share lagi. Share pula hantar ke orang lain, sebab tu bahaya buat share hari ni, cukup bahaya. Antaranya kalau tempat tengok Al-Quran dah keluarkan bahaya dia tu dalam bab ghibah, boleh masuk bab fitnah, boleh masuk bab khianat, iaitu orang yang ambil gambar-gambar orang seseorang diletakkan dialog kat itu, dan dialog tu ada tujuan untuk mengutuk hukum haram. Wala tanabatu bil alqab bi'al ismul fusuq ba'da al-iman wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'dha, dan sebagainya ayat. Masya'um binani, ini semua ayat-ayat menunjukkan haram mau buat benda-benda yang macam tu. Kita berkongsi dengan orang, satu perkongsian di share pula orang-orang, semua dosa orang yang tengok dia cari balik orang asal orang yang share tadi, tak betul-betul. Lebih-lebih lagi dalam bab berkaitan tentang fitnah. Antara pula yang baru ni berlaku, kan ada orang hantar gambar seorang seorang sahabat Nabi yang kononnya dah dikubur mati syahid zaman dahulu. Dia orang jumpa kubur dia, kubur tengok jasad dia masih lagi elok. Kononnya sahabat itu bernama Adi. Sebenarnya itu kan Adi seorang Arab daripada Utak, Syria. Tak ada kaitan pun. So maknanya cerita tu cerita palsu, tapi gambarnya betul mayat. Semuanya hebat dia kata mayat tu dah meninggal lama tadi, jasad masih elok, tapi bukan sahabat. Hari ini zaman amanah tu dah hilang. Zaman amanah dah hilang. Bagaimana hari itu waktu sebuah Jumaat bulan 4 dia baca tak majlis ini cerita tentang amanah. Kita sebut satu hadis. Sehingga satu tempat waktu tersebut nak ceritakan amanah ni, Allah akan angkat. Kalau satu kampung tu ada orang kata ada seorang penduduk yang paling beramanah, manusia yang paling beramanah, semua orang tak percaya dah akan pergi tengok betul ke ada orang yang macam tu. Cuba tengok hari ni. Siapa tahu, siapa duduk kat Kelantan, Cina datang daripada Penang, Cina datang daripada Selangor, Cina datang daripada Melaka. Dia orang pergi ke Kelantan, antara tempat singgah mereka kat mana siapa tahu? Tak ada tempat mereka singgah. Pulau Melaka. Apa yang ada kat Pulau Melaka? Kerana dia orang pelik dengar cerita ada seorang untuk guru. Dulu dia jadi menteri besar. Ini orang banyak baik, dia tak pakai rasuah. Jadi orang pun pelik, ada lagi kalau orang zaman hari ini macam tu. Hidup rumah dekat rumah kampung biasa. Ada orang pergi cari tengok bukan Islam ni. Dan ini yang bakal berlaku, dah pun berlaku hari ini. Kalau kita cerita orang tu orang yang beramanah ni, betul ke? Saya pun cerita aksiden langgar. Isteri bawa tengah malam, saya menentuk pergi dia bawa. Sekali dia bergeser dengan dia bayi dia. Tak pernah aksiden semua hidup saya. Kita pun tak tahu bila aksiden. Saya ingat memang kena pergi report. Asal bukan nak claim pun, nak pakai duit sendiri, pergi dah report. Oleh itu tanya, apa? Kita menentuk. Dia kata jangan tulis menentuk. Tulis kereta potong awak elak, awak langgar dia bayi dia. Dia kata saya menentuk waktu tu, isteri menentuk. Dia kata tak boleh, kalau tak dapat claim. Kalau nak buat claim, kita nak kena tulis macam tu. Dia pula ajar kita menipu. Dia kata, takkan saya nak tipu. Dia kata kalau tak tipu, zaman hari ni pakai tak dapat dah claim. Nampak? Maknanya kalau kita tak, dia kata, tapi kalau cik nak tulis juga macam tu, pelik lah. Dia kata pelik sangat. Ini yang berlaku hakikat yang berlaku zaman amanah sudah memang dah diangkat. Ini tak pun bukan pergi apa namanya mandu lepas atau kat tepi jalan kita tak buat ni kita. Sebab nak percaya dengan tidak tu, terima berita pun di antara percaya dan tidak tu sama banyak. Zaman amanah dah hilang. Ini antara perkara-perkara yang berlaku kat zaman. Baik, sikit macam mana cara kita nak stopkan itulah, ataupun cara nak, tadi kita dah berpanjang, kita berlalu tak. Jadi kita cara nak stop, jangan share. Okey, tengok selesai masalah. Stop teknologi, dah selesai. Like pun jangan, apa pun jangan. Okey, yang dah lepas tak? Yang lepas taubat dah. Lepas buat lagi. Okey, inilah ghafar liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Aku akan ampunkan dosa bagi orang yang bertaubat, kemudian beriman dan beramal soleh. Baik, antaranya lah. Kemudian antaranya lagi, ittaqillah haitsu ma kunt. Takutlah kamu kepada Allah pada tempat yang kita duduk. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamha. Jadilah setiap kejahatan yang kita buat dengan kebaikan. Buat jahat, menyesal, gantikan dengan benda yang baik. Kerana kebaikan tadi, illa al-hasanat yudhibu sayyi'at. Kebaikan tidak akan memadamkan kesalahan dosa-dosa yang lain, melainkan dosa yang melibatkan manusia. Melibatkan manusia, dosa yang datang daripada mulut, benda ni benda yang akan tinggal, terutama yang melibatkan fitnah, riba dan sebagainya.
Kita dah sebut dahulu cerita tentang hadis Mu'adz bin Jabal, cerita tentang yang memiliki, yang menjaga seluruh amalan kita, solat jemaah kita, puasa kita, satu benda yang menjaga. Apa dia? Lidah. Lidah yang menjaga seluruh amalan kita. Sahabat tadi yang Rasulullah, Nabi ceritakan bagaimana amalan kebaikan ditransferkan kepada orang yang kita kutuk, yang kita fitnah, yang kita secah tadi. Kalau tak ada amalan kebaikan, dia ambil kejahatan, dia dilembutkan kat kita pula. Limbahnya semua tu ke akhirat. Baik. Dah soalan. Hari Jumaat ni, saya baca khutbah Jumaat Masjid MU. Apa nama Masjid MU ni lah. Tajuk tak tentu ni. Selalunya saya tajuk setengah jam. Dulu tak khutbah, baru dia datang IT dulu. Allah Ta'ala. Ya. Ada soalan ke muslimat kita, ibu-ibu? Ada? Ya. Kita boleh bicara? Kita boleh kenal ke tidak Ya'juj Ma'juj tu? Ya, sudah pasti kita boleh kenal bila tiba masa nanti. Sudah pasti kita akan kenal. Allah Ta'ala alam. Kerana antara ciri-ciri pengenalannya, sebab tu saya katakan ciri-ciri pengenalan Ya'juj Ma'juj yang pertama sekali dia akan buat kerosakan. Kemudian makan benda yang kotor. Sebab tu sebahagian mufassirin menggambarkan dia adalah manusia yang biasa, yang barangkali Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia sebagaimana kita yang suka cari benda yang kotor dan juga buat kerosakan kat atas muka bumi. So dikenali mereka dengan kerosakan dan juga benda cara hidup mereka. Sebab itu nak dikatakan mereka makhluk sebagaimana UFO, mustahil. Melainkan mereka adalah sebagaimana manusia, sebagaimana kita. Bila kita nak kenal, bila sampai ke di akhir zaman nanti sudah pasti kita akan kenal juga. Sebagaimana Allah akan buka satu-satu dan bagaimana Nabi sebut. Baik. Minta-minta, nak kenal ke tak mau kenal? Nak kenal? Awak kenal? Baik. Baik. Ya. Macam mana? Oh, benda yang kotor tu. Kotor ni masuk kotor dalam Islam. Apa dia masuk kotor? Kotor ni najis. Okey, yang pertama yang dihukumkan najis dalam Islam ni, yang pertama kalau binatang yang tak disembelih, najis. Yang kedua masuk najis dalam Islam ni bangkai. Okey, najis. Yang ketiga dalam Islam ni benda yang haram, najis. Contoh Arab, innahu rijsun, najis. Okey, yang keempat najis tu apa dia? Yang keluar daripada kubur dan lubuk, najis. Okey, yang kelima perkara dosa, najis. Maka ni semua najis dalam Islam. Najis itu bukan kotor. Kotor tak semestinya najis, tapi najis itu semestinya kotor. Semestinya kotor. Okey, so itu antara najis dan benda-benda yang kotor yang dia makan. Okey, contohnya hari ni mungkin ada orang makan, tengok ada orang pergi kat Sarawak, tengok ada orang makan buaya. Ataupun ada orang makan biawak. Macam kata di kampung ni, SPT Dajjal, SPT Ya'juj Ma'juj ni. Tak juga. Dalam bab biawak, dalam bab buaya ni ada khilaf di kalangan ulama, ada yang membolehkan makan. So kita tak lalu makan, jangan benda khilaf kita tinggalkan. Nanti tak termasuk lah benda yang jelas-jelas, benda yang jelas haram. Baik. Ustaz, Ya. berkenaan dengan setan yang nampak dia melalui malaikat juga. Apa dia? Macam sebab macam sekarang dia macam dapat perintah daripada Tuhan. Okey. Saya ingat tadi yang saya ceritakan. Baik, Zulkarnain ni dia mendapat tadi ayat Allah sebutkan, perintahkan kepada dia sama ada dia nak azabkan ataupun tidak. Allah Ta'ala alam. Sebab antaranya para Nabi diberikan wahyu. Tetapi Qulna ya Zulkarnain, kami telah berkata kepada Zulkarnain. Maknanya Allah berkata kepada Zulkarnain. Dan bagaimana caranya Allah Ta'ala alam. Itu tak pasti. Saya pun tak pasti. Tapi yang jelasnya beliau bukanlah sebagai seorang Nabi. Apa beza Nabi dengan Rasul? Rasul diturunkan wahyu, diperintahkan sampai. Nabi diturunkan wahyu tapi tak diperintahkan, tak semestinya dia menyampaikan. Dan beza dia pula dengan manusia yang biasa. Manusia yang biasa boleh tak Allah perintahkan kepada manusia? Boleh. Maryam bukan Nabi.
Maryam bukan Nabi, tapi apa Allah perintahkan? Goncangkan pokok untuk jatuhkan buah kurma daripada atas pokok untuk dia makan waktu dia tengah pregnant waktu tersebut. Maka dia minta, Allah yang menyuruh dia. Maknanya boleh bercakap, Allah boleh bercakap dengan manusia. Poin dia, dalil cerita Maryam. Maryam bukan Nabi, ibu kepada Nabi, tapi Allah berikan wahyu kepada Maryam. Iaitu dalam keadaan dia mengandung, Allah beritahu kepada dia cara bagaimana Allah Ta'ala, cara ilham, cara mimpi ke. Tanya dalam pelik kat belakang kat Malaysia ni, mimpi ramai keluar kat dalam Facebook, mimpi bertemu dengan Rasulullah, orang mimpi. Dah sampai dulunya jadi satu benda yang menarik, tapi hari ini dah jadi menyampah pelan-pelan. Yang tu Allah Ta'ala lah, kalau dia mimpi betul, mudah-mudahan ada kebaikan, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau mimpi sekalipun untuk dihebohkan pada orang, melainkan tak ada sebab pun. Semalam aku mimpi jumpa Nabi, contohnya. Apa sebab? Adakah dengan cara kita cerita tadi tu dia akan mendatang kampung, melainkan takut akan mendatangkan riak, wujud dan sebagainya. Baik kita cerita kalau bermimpi sekalipun. Melainkan tujuannya, contohnya macam Harun dia cerita hina dengan saya waktu tersebut. Saya bermimpi, saya hanya Nabi tak pandang pun pada saya. Itu lain cerita, dia nak cerita diri dia hina. Itu lain cerita. Ada orang hari ini, akhir Nabi akan datang dalam majlis kamu, sebab tu kita kena lampaikan tangan sebab Nabi ada. Itu semua kau. Ada satu kes berlaku kat belakang baru ni. Maaf cakaplah, saya bukan niat nak memburukan, cuma benda yang tak kena kita sebut. Iaitu bang korban. Ada kes berlaku kat belakang, korban buat 11 ekor lembu. 10 ekor nama-nama yang dah ditentukan. Seekor ni korban untuk Nabi SAW. Jadi dihantar masuk dalam grup WhatsApp. Jadi saya pun tanya question dari orang yang hantar tu, ada tu korban untuk Nabi? Dia balas balik kata, baca kitab. Kita baca kitab apa? Dia pun balas balik kata, baca kitab apa? Dia kata, tanya orang alim, tanya yang pakar, jangan tanya saya. Dia pun tanya dia alim, mana yang saya boleh tanya ni, saya tanya. Dia tak jawab juga. Dua hari lepas tu baru dia keluarkan dalil. Dalil dia pakai satu hadis Ali. Hadis Ali buat korban untuk diri dia dan untuk Nabi, kalau Nabi wasiatkan dia untuk berkorban. Saya pun balas balik. Saya kata, kalau ikut apa yang saya faham dengan hadis ni, Nabi wasiatkan kepada Ali untuk berkorban, maka dia tunaikan wasiat Nabi. Kita tak diwasiatkan, Nabi tak wasiatkan kat kita, apa kita nak korban untuk Nabi? Baik, kemudian dalam bab hukum fiqh kita ada 3 bab. Dalam bab buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia. Yang pertama, boleh kalau sekiranya wasiat. Yang kedua, boleh sekiranya nazar. Yang ketiga, boleh nama kita disedekahkan pada niatkan sedekah pada untuk ibu bapa kita yang meninggal. Itu saja. Lain daripada itu, walaupun untuk Nabi SAW sudah pasti tak perlu pun. Kalau lah boleh buat, sahabat-sahabat lebih awal lagi akan buat dan bandingkan dengan kita. Kita pula yang lebih kecoh-kecoh nak buat, dan sama kita buat pun. Yang kedua, berlaku ini satu trend pula, yang anak-anak sampai ke dalam masjid sampai main gendang. Dia pelik lah. Kalau setahun sekali waktu Maulid Rasul berjanji, bermahaban, bermandak puji Nabi tak ada masalah. Tapi kalau sepanjang tahun pelik. Sebab Nabi, pada zaman Nabi dahulu mereka juga mengadakan qasidah, tapi pada waktu yang tertentu. Waktu bila? Waktu-waktu yang tertentu. Lepas tu dia akan tinggalkan, maka sibukkan dengan jihad, sibukkan benda yang lain. Adapun kita tiap bulan ada berselawat kat sini, ahli pelik. Cari benda yang wajib, yang lebih Allah untuk kita utamakan majlis ilmu nak dibandingkan dengan dalam bab benda-benda yang kadang-kadang kita tak tahu berusul.